Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So hari ini saya nak buat ulasan perlawanan antara Sabah versus Haipong, yang mana Sabah kalah 3-2 pada perlawanan ni. Boleh dikatakan untuk perlawanan ni Sabah sebenarnya waktu first half mereka lambat settle down dan mereka dikejutkan dengan jaringan daripada Haipong melalui satu jaringan yang tidak dijangka, dan jaringan yang kedua pun berlaku dari luar kotak penalti. So benda-benda tu obvious lah yang menyebabkan Sabah gagal untuk mengekalkan dan juga untuk settle down dan juga meneruskan rentak permainan yang baik di first half. Tetapi masuk second half pun Sabah agak bermula dengan lambat, tetapi better daripada first half. Apabila di separuh masa kedua Sabah mula untuk bermain dengan lebih organised atau lebih tersusun, dan pertukaran demi pertukaran terutamanya di bahagian midfield, kemasukan Irfan Fazail dan juga Gary Steven Robert memberikan sedikit harapan kepada bahagian tengah pasukan Sabah. Tetapi apabila Sabah berjaya mendapatkan jurang untuk 2-1 melalui jaringan daripada Ramon Machado, tak dan nak sampai 2-3 minit pemain ataupun pasukan Haipong menjaringkan gol yang ketiga, sekaligus mematikan rentak untuk Sabah comeback. Tetapi selepas itu Sabah berjaya menjaringkan gol melalui Gary Steven Robert lah. Cumanya selepas itu Haipong mereka lebih kepada bertahan dan mereka lebih kepada berjaga-jaga dan tidak memberi ruang kepada Sabah untuk melakukan serangan yang efektif lagi lah, sebab waktu itu dah kedudukan 3-2. Jadi boleh dikatakan kekurangan Sabah sepatutnya boleh diperbaiki lah untuk orang kata apa, match mereka di stadium Sabah nantilah. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk ke dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini saya akan mulakan dengan perkara yang positif dahululah untuk pasukan Sabah. Perkara positif untuk pasukan Sabah adalah bermula di second half, yang mana di second half barulah kita nampak Sabah mula untuk pressing, Sabah untuk melakukan ball progression, dan mereka punya ball progression di bahagian tengah adalah lebih efektif. Dan untuk game ni kalau kita lihat di second half barulah kita nampak yang penggunaan dari Sadir Ramdhani agak berkesan. Waktu first half kita boleh katakan Sadir Ramdhani agak isolated dan juga mengalami kesukaran. Apabila dia dapat bola, dia tak boleh nak buat something apabila kurangnya support daripada bahagian wingback dan juga bahagian tengah pasukan Sabah. Tetapi bila masuk second half barulah kita nampak apabila Sadir Ramdhani dapat bola, dia mula untuk lebih selesa dan mula untuk tingkatkan dia punya performance dalam perlawanan untuk membuat gerakan-gerakan berbahaya yang selalu dia buat lah bila dia dapatkan bola. Dan jadi bila dia dapat bola tu, kita boleh nampak di second half banyak gerakan yang dia lakukan berjaya untuk mencipta ruang kepada pasukan Sabah bagi melakukan serangan, dan gerakan-gerakan dia tu berbahaya dan berjaya untuk mendapatkan free kick bagi pasukan Sabah apabila beliau dijatuhkan. Jadi boleh dikatakan di second half barulah Sadir Ramdhani mula untuk start di enjin, vroom vroom vroom, baru dia boleh barulah dia start untuk menunjukkan performance dia yang sebenar. Tetapi nak buat macam mana, performance dia tu pun agak lambat, bermula dengan jaringan daripada Ramon Machado, berpunca dari gerakan Sadir Ramdhani. Itu adalah boleh dikatakan agak terlalu lambat lah untuk dia pandai enjin ataupun untuk tim Sabah pandai enjin, menyebabkan performance wise dia bagus, tetapi in term of orang kata apa, result masih lagi boleh diperbaiki lah. Tetapi di second half baru kita nampak yang Sadil bermain dengan baik. Kenapa benda tu terjadi? Kalau kita lihat kepada kekurangan pasukan Sabah pada perlawanan ni adalah daripada segi struktur mereka bermain dengan back 3. Selalunya mereka bermain dengan back 3 memang efisien, memang bagus. Tetapi dalam perlawanan semalam, antara kekurangan pasukan Sabah dalam penggunaan back 3 dalam situasi build-up mereka adalah yang pertama, mereka tak boleh nak utilize the function of wingback dengan begitu efektif, terutamanya dalam fasa menyerang. Kalau kita lihat untuk pasukan Sabah, apa yang menjadi faktor utama adalah ketika di bahagian kanan Sadir Ramdhani agak terlalu isolated dan tak ada overlap, dan juga pergerakan yang tinggi dilakukan oleh Ko untuk membantu Sadir Ramdhani bagi exploit bahagian kanan pasukan lawan, yang menyebabkan Sadir Ramdhani pun tak ada support yang banyak. Jadi benda tu mengganggulah kepada pergerakan di bahagian kanan. Dan kalau kita lihat
di bahagian kiri pula, memang pasukan Sabah juga sukar untuk menggerakkan serangan dengan penggunaan daripada Daniel Ting, yang mana untuk game ni walaupun Daniel Ting cuba untuk play high ataupun bermain dengan lebih tinggi, tetapi Daniel Ting juga mempunyai masalah yang sama apabila Daniel Ting jarang mendapat support daripada Gabriel Perez. Even kalau kita lihat untuk game ni, Ramon Machado lebih kepada pergerakan di bahagian kiri, gagal untuk membantu dalam pembentukan combination play dan juga memberikan support kepada Daniel Ting untuk exploit bahagian kiri pasukan lawan. Jadi Daniel Ting dan juga Sadil yang bertindak di bahagian kiri dan kanan pasukan Sabah agak limited di situ. Jadi mereka punya pergerakan agak terbatas. Sebab kalau kita lihat before this ataupun game-game sebelum ni, kalau Daniel Ting dapat bola, Gabriel Perez banyak naik lebih tinggi untuk membentuk combination play bersama dengan Daniel Ting di bahagian kiri. Jadi benda tu boleh untuk mereka bentuk combination play, exploit pemain pihak lawan, buat penetration dan sebagainya. Dan di bahagian kanan pun selalunya Sadio Ramdhani akan lebih more to inverted ataupun masuk ke half space ataupun bermain lebih narrow ke bahagian tengah. Tetapi untuk game ni memang Sadio Ramdhani lebih kepada stretch out ataupun lebih kepada untuk hold the touchline untuk exploit bahagian wide area. Dia tak masuk ataupun tak more to inverted disebabkan kurang support ataupun overlap daripada Ko. Kalau kita lihat gandingan Sadil adalah yang lebih baik adalah Riza Ghazali, sebab Riza Ghazali banyak buat overlap dari segi offensively. Dia banyak bantu dan memberi ruang kepada Sadil untuk lebih banyak exploit dan juga cut in ke dalam. Jadi benda tu yang membantu ataupun menyebabkan pergerakan Sabah di bahagian bawah dalam build-up agak kurang. Itu yang pertama lah. Yang kedua, kalau kita lihat untuk game ni, bahagian tengah iaitu Telmo dan juga Stuart Wilkin, mereka berdua dah boleh buat game dengan agak baik. Telmo ada beberapa percubaan apabila dia berdekatan dengan kotak penalti, dan juga begitu juga dengan Stuart Wilkin, cuba untuk create link up dan cuba untuk create game. Tetapi in term of dua striker iaitu Ramon Machado dan juga Darren Lock, boleh dikatakan macam saya cakap tadi, bila Sadil dia tak more to inverted ataupun masuk ke tengah, Sabah akan lebih kepada dua striker iaitu Darren Lock dan juga Ramon Machado, yang mana mereka berdua ni lebih kepada central area disebabkan mereka pun kurang off the ball movement, pergerakan tanpa bola untuk create ruang ataupun space bagi pemain teammate mereka untuk membuat passing dan sebagainya. Maka di situ pun ada loophole dan juga menyebabkan bahagian tengah tak boleh nak berfungsi dengan sangat baik. Tetapi yang baiknya bila mana mereka ada peluang, Telmo pun gagal untuk sudahkan dengan baiklah. Tetapi di second half, kemasukan Irfan Fazai dan juga Gary Steven Robert boleh dikatakan lebih kepada menstabilkan bahagian tengah pasukan Sabah, yang mana kemasukan Irfan dan juga Gary barulah kita nampak Sabah bermain dengan more agresif daripada segi pressing dan sebagainya. Barulah mereka berjaya untuk menetralkan bahagian tengah pihak lawan dan juga mengurangkan sedikit ball possession daripada pihak lawan dalam fasa build-up pihak lawan lah. Jadi di situlah baru kita nampak Sabah lebih eager untuk menyerang. Jadi benda tu pun mereka perlu buat lebih better lah, sebab first half boleh dikatakan mereka agak pasif, tetapi di second half mereka barulah more to aggressive, attack, press the back dan sebagainya. Tetapi waktu first half benda tu tak berlaku. Dan yang seterusnya adalah di bahagian pertahanan. Apabila dalam pembentukan back 3, mereka meletakkan Pak Tesu sebagai centre back ataupun CCB, manakala Gabriel Perez left LCB dan juga Dominic Tan right CB. Untuk back 3 mereka dalam fasa build-up untuk game ni, boleh kita katakan penggunaan daripada Gabriel Perez dan juga Dominic Tan daripada segi mereka nak carry the ball untuk mereka push lebih tinggi agak kurang untuk breaking the lines dan untuk pecahkan middle pasukan lawan ataupun bahagian attacking pasukan lawan apabila mereka kena press. Sebab selalunya Dominic Tan walaupun dia bermain sebagai centre back, dia akan naik lebih tinggi untuk memberi supporting play kepada bahagian tengah. Begitu juga dengan Gabriel Perez. Tetapi untuk game ni, kedua-dua player tidak terlalu memainkan peranan mereka dalam fasa menyerang, menyebabkan mereka punya bahagian tengah agak pasif. Tetapi dalam fasa bertahan pun mereka juga buat mistake yang boleh memberikan ruang kepada memberikan ruang kepada penyerang lawan untuk exploit. Tetapi kita tak boleh nafikanlah yang Dominic Tan walaupun Sabah tewas sampai 3 gol, tapi Dominic Tan ada save beberapa kali gerakan serangan pasukan lawan untuk menafikan pergerakan pasukan lawan untuk skor the gol lah. Benda tu baguslah. Dan untuk game ni juga kalau kita lihat peranan
peranan Pak Tae Soo sebagai CCB, and dia terlalu deeper ataupun dia terlalu ke bawah. Selalunya dia akan naik juga untuk berada between the Gabriel Perez dan juga Dominic Tan, ataupun dia move forward sikit untuk membantu pergerakan daripada membantu pergerakan daripada ball progression di bahagian tengah melalui Stuart Wilkin dan juga Telmo. Tetapi game ni Sifu tak ada, so kebanyakannya Pak Tae Soo tak keluar daripada dia punya zone untuk bantulah masuk kepada zone 6 tu. So benda tu agak menyebabkan pasukan Sabah agak ketara lah daripada ball progression di bahagian tengah, tak boleh nak fluence seperti biasa. So kemungkinan kehilangan Sifu juga memberikan peranan yang ketara lah kepada corak perubahan pasukan Sabah. Dan untuk striker Ramon Machado dengan Darren Lock, boleh dikatakan mereka berdua cuba untuk menetapkan diri mereka di tempat lawan, tetapi daripada segi supplying ball mereka boleh dikatakan kurang menerima bola, dan mereka juga isolated dan juga man to man marking yang bagus dilakukan oleh pertahanan Vietnam. Jadi benda tu yang perlu Sabah perbanyakkan daripada segi off ball movement dan sebagainya, untuk mereka lebih agresif dan lebih banyak melakukan passing-passing yang lebih tepat. Dan untuk goalkeeper, 2 gol tu boleh saya katakan dua gol yang sepatutnya Sabah boleh halang, tapi nak buat macam mana, goalkeeper tak safe. Dan untuk gol ketiga, sepatutnya defend ball watching, patutnya boleh press dan sebagainya, tapi tak ada orang, langsung marking dan juga pressing, menyebabkan gol mudah untuk gol pasukan Vietnam. So benda-benda tu yang pasukan Sabah kena perbaiki. Dan yang paling penting, Sabah kena perbaiki daripada segi peluang-peluang kecil yang mereka ada, contohnya macam Dominic Tan, Gabriel Perez dan sebagainya. Bila dapat set piece, bila dapat peluang yang ada terhidang, mereka perlu execute peluang-peluang tersebut. Sebab bermain di peringkat tinggi di Asia ni, setiap peluang itu adalah keemasan. Kalau kita tak skor, terima padahal. Itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.